Kain sutera cantik disulam, molek dipakai, jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam. Salam sejahtera kami ucapkan. Negara beraja untuk kesetiaan. Definisi negara beraja adalah warisan sistem politik yang masih dikekalkan. Sistem beraja mutlak iaitu sistem raja berperlembagaan. Peringkat persekutuan yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Peringkat negeri bertindak atas nasihat Majlis Eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Kesetiaan ialah keadaan atau sifat setia, keteguhan hati dan ketaatan. Dapat disimpulkan negara beraja untuk kesetiaan ialah negara bersistem beraja mutlak yang seharusnya ditaati dengan sumpah setia oleh rakyatnya. Mengimbas kembali sejarah Kesultanan Melayu Melaka di bawah penguasaan para Mesuara, rakyat Melaka begitu taat dan setia kepada pemerintahnya sehingga menjadikan negeri berkenaan maju dan dipandang tinggi seantero dunia. Bertepatan dengan konsep hikayat Hang Tuah dan Empayar Kesultanan Melayu Melaka, kegemilangan Empayar Melaka itu yang merupakan kerajaan berdaulat pertama di tanah Melayu terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat dalam penyatuan. Aplikasi peribahasa Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disangka. Menelusuri konteks institusi diraja di Malaysia hari ini yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum, raja dan rakyat juga ibarat berpisah tiada. Ini kerana masing-masing mempunyai ikatan sangat rapat dan saling melengkapi. Kerana negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Mengambil kira kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk, peranan raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuhkan lagi perpaduan rakyat walaupun terdapat perbezaan dari aspek agama, kaum serta fahaman politik. Sebenarnya di Malaysia, raja adalah suatu institusi, bukanlah raja secara peribadi atau bukan raja secara fizikal. Apa yang dimaksudkan setiap raja dan negara? Itu menunjukkan bahawa raja adalah ketua kita. Dalam perlembagaan, raja adalah ketua agung negara. Institusi raja itu telah kita terima sebagai satu perkara dalam perlembagaan. Raja bermakna satu institusi pemerintah yang diwujudkan dalam sistem kerajaan Melayu terdahulu atau kerajaan lama sebagai pemerintah bagi kerajaan itu. Tiada raja, tiada kerajaan. Jadi, institusi raja adalah bukan sesuatu budaya yang memang telah wujud zaman berzaman, bukan sesuatu ciptaan moden. Kedudukan raja di peringkat kerajaan Malaysia juga adalah jelas dan undang-undang tubuh negeri turut menzahirkan dengan terperinci peranan dan kedudukan raja-raja Melayu. Umpama aur dengan tebing. Konsep raja perlembagaan itu bersesuaian dengan kedudukan institusi diraja dalam memastikan hubungan raja dan rakyat dapat diperkukuhkan. Justru, bagi memastikan kedudukan institusi diraja terus terpelihara, pendidikan terhadap institusi diraja perlu diterapkan di semua peringkat pendidikan sehingga ke universiti. Rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, seharusnya melihat konteks kesetiaan kepada raja dan negara sebagai tunjang untuk keamanan dan keharmonian masyarakat di negara ini. Rakyat Malaysia perlu mencurah taat setia kepada raja di peringkat persekutuan atau negeri, iaitu selari dengan tuntutan agama Islam. Hal ini bertepatan dengan konsep rukun negara, prinsip kedua kesetiaan kepada raja dan negara, dan hadis riwayat Bukhari. Sesiapa taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang menderhakai pemimpin, maka dia telah derhaka kepadaku. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjunjung segala titah perintah sultan di peringkat negeri dan segala yang diputuskan di peringkat yang di-Pertuan Agong, khususnya di Istana Negara. Setiap keputusan hendaklah diterima dengan seadanya dan sepenuh keredaan kita. Mengambil contoh kepimpinan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Baginda menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan krisis pucuk pimpinan negara pada awal tahun ini dengan mengekalkan keamanan negara serta memperkukuh kepada rakyat. Sehubungan itu, umat Islam yang berada dalam negara ini dengan berbeza fahaman politik seharusnya menerima keputusan yang di-Pertuan Agong itu dengan redha sebaik-baiknya. Sejajar dengan hadis riwayat Muslim, kamu wajib patuh dan setia sama ada dalam keadaan susah atau senang, suka atau duka, dan walaupun merugikan kepentinganmu. Dalam konteks agama Islam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu terdapat 3 komponen yang perlu dipatuhi. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah Subhanahu wa taala perlu dijunjung dan disanjung serta segala larangannya perlu dijauhi. Kedua, taat kepada Rasul, dan ketiga, taat kepada ulil amri, iaitu pemimpin. Dalam konteks Malaysia, ulil amri ialah pemerintah termasuklah raja.
Firman Allah lagi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Yang di-Pertuan Agong juga ketua agama pada negeri yang tiada sultan seperti Melaka, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Peranan penting baginda dalam sumpah taat setia kepada negara apabila dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong adalah mempertahankan agama Islam. Segelintir pihak yang menganggap institusi diraja hanya satu simbolik dan untuk itu keagamaan perlu diperbetulkan kerana Islam adalah agama yang sungguh, iaitu merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak semata-mata, tetapi ia turut merangkumi aspek muamalat. Selain mempertahankan agama Islam, Yang di-Pertuan Agong berperanan memastikan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera terbela. Sekaligus, keharmonian dalam kalangan rakyat dapat terus dimantapkan. Kelina antara peranan Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja, itu juga dengan sultan memastikan bahawa agama Islam itu terpelihara dan terjamin. Di samping itu, agama-agama lain boleh diamalkan di negara ini dengan penuh keharmonian dan keamanan. Tuntasnya umat Islam perlu meletakkan ketaatan kepada pemerintah selagi tiada kecenderungan kepada kemaksiatan. Apatah lagi status Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama dan ketua negara. Raja dan rakyat berpisah tiada, masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat mengangkat institusi diraja, raja dan rakyat rasa bahagia.